Seterusnya, kita tengok contoh 5. Satu kertas ujian mengandungi 50 soalan objektif. Setiap soalan mempunyai 5 pilihan jawapan dengan hanya satu jawapan adalah betul. Seorang murid menjawab ujian itu dengan memilih jawapan secara rawak. Hitung jangkaan bilangan soalan yang dijawab dengan betul oleh murid itu. Okey. So, awak imagine macam awak jawab soalan kertas 1, objektif, ada 50 soalan. Cuma setiap soalan tu dia ada 5 pilihan jawapan. So, mungkin A, B, C, D, E lah. Okey, hanya satu jawapan yang betul. Okey, soalan ni dia tanya hitung jangkaan bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Maksudnya kita kena cari berapa bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Mungkinkah 10, mungkin 15, mungkin ke 20 ataupun mungkin 50-50 sekali semua dijawab betul. Okey, kita kena jangkakan. Okey, bila tulis jangkaan ni maksudnya kebarangkalian lah. Okey. So, bila kita nak selesaikan soalan kebarangkalian, kita gunalah rumus kita. Rumus kita, PA sama dengan NA bahagi NS. Okey. Ujian ni, dia ada 50 soalan. Ujian ni dia ada 50 soalan. Jadi, ruang sampel kita ada sebanyak 50. Okey, katakanlah kita notekan A sebagai peristiwa menjawab soalan dengan betul. Okey, sebab soalan ke atas tadi ditanya berkenaan bilangan soalan yang murid tu jawab dengan betul. So, kita notekan itu sebagai peristiwa A. Okey. Dia bagi tahu setiap soalan ni ada 5 pilihan jawapan dan hanya ada satu yang betul. Jadi, kebarangkalian menjawab soalan dengan betul adalah 1/5. Okey. Dalam ini kita tengok dalam setiap soalan. Dalam setiap soalan ada 5 pilihan jawapan, yang betul hanya satu. Jadi, kebarangkalian untuk menjawab dengan betul adalah 1/5. Okey. Jadi, ini rumus kita. PA sama dengan NA bahagi NS. Okey, kita masukkan PA 1/5 tadi di sini. PA sama dengan 1/5. NA. Okay, N tadi kita belajar, N tu adalah bilangan kesudahan dalam peristiwa A. Maksudnya, peristiwa A tu peristiwa menjawab soalan dengan betul. So, N ni adalah bilangan soalan yang dijawab dengan betul. NA ni. Okey, NS tadi kita dah tahu, di sini adalah 50. Jadi, kita rearrange sikit lah. Okay, equation ni. So, kita akan dapat NA sama dengan 1/5 ni darabkan dengan 50. Kita akan dapat NA tu sama dengan 10. NA tadi apa? Bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Sebab peristiwa A ni adalah peristiwa menjawab soalan dengan betul. Jadi, jangkaan bilangan soalan yang dijawab dengan betul adalah 10. Okey, kita masuk kepada pelengkap suatu peristiwa A. Okey, peristiwa pelengkap. Okey, dalam konteks set, okey, kita anggapkan ini yang rectangle ni adalah set semesta. Okey, yang bulat ni adalah set A. So, di luar daripada set A ni, selain daripada sini, yang dekat lorek-lorek hitam ni, ini kita panggil A prime ataupun A pelengkap. Okey. A campur dengan A pelengkap semua sekali, dia akan membentuk satu set semesta. Okey, nak bagi contoh mudah, katakan ini adalah sebuah rumah. Okey, so set A ni, okey, dalam satu bilik ni adalah kaum perempuan. Okey, so yang di luar bilik ni semuanya adalah pelengkap kepada kaum perempuan ni, iaitu kaum lelaki. Okey, so dalam set A ni semua yang perempuan. Okey, dalam set A pelengkap ni semua lelaki. So, semua yang dalam set A tambah yang dengan A pelengkap, dia akan membentuk set semesta. Okey. Yang perempuan tambah dengan lelaki tu, semua tu adalah isi rumah tersebut. Okey, macam itulah nak analogikan set pelengkap. Atau boleh juga buat analogi, dalam satu set semesta ni ada nombor daripada 1 hingga 10. Lepas tu kita kata set A ni adalah nombor-nombor genap. So, dalam set A ni akan ada nombor 2,
4, 6, 8 dan 10. Jadi A pelengkap ni adalah selain daripada A. Maksudnya selain daripada nombor-nombor genap tadi, maka dia adalah nombor ganjil, iaitu 1, 3, 5, 7 dan 9. Okay. So, nombor genap tadi campur dengan nombor ganjil tadi, dia akan membentuk satu set semesta, iaitu nombor 1 hingga 10. Untuk pelengkap ni, kita kena ingat, okay, NS sama dengan NA tambah NA prime. A prime tu A pelengkap. Maksudnya, bilangan kesudahan dalam ruang sampel mestilah sama dengan bilangan kesudahan dalam set A tambah dengan bilangan kesudahan dalam set A pelengkap. Okay? Dan dalam konteks kebarangkalian, PA tambah PA prime sama dengan 1. Okay? Kebarangkalian peristiwa A tambah dengan kebarangkalian peristiwa A pelengkap mesti sama dengan 1. Okay, kita tengok contoh 7. Menurut statistik Jabatan Pengangkutan Jalan, kebarangkalian seorang calon gagal dalam ujian memandu ialah 0.17. Hitung kebarangkalian bahawa seorang calon yang dipilih secara rawak lulus ujian memandu itu. Okey, so dia dalam ujian ni ada dua je, gagal ataupun lulus. Okey, jadi kalau kebarangkalian gagal adalah 0.17, so yang satu lagi tu adalah lulus. So lulus mestilah 1 tolak 0.17, kita dapat 0.83. Okey, sebab dia ada dua je, gagal ataupun lulus. So gagal tambah lulus mesti sama dengan 1. So kita dah dapat yang gagal, kita cari yang lulus dengan cara 1 tolak yang gagal. Tengok contoh 8. Sebiji dadu yang adil yang mukanya berlabel A, B, C, D, E, F dilambungkan dan huruf pada muka yang menghadap ke atas dicatatkan. Ini samalah macam awak main dadu biasa tu. Ada nombor 1 sampai nombor 6. Cuma yang ni ditukar A, B, C, D, E, F. Diberi V ialah peristiwa vokal diperoleh. Hitung kebarangkalian peristiwa V dan seterusnya hitung kebarangkalian pelengkap peristiwa V. Okey. So V dia kata peristiwa vokal vokal diperoleh. Okey, macam biasa kita akan senaraikan ruang sampel. Okey. So ada 6 kesudahan yang mungkin. Kita mungkin bila baling tu kita mungkin dapat A, B, C, D ataupun E ataupun F. Jadi bilangan ruang sampel kita, bilangan kesudahan dalam ruang sampel adalah 6. NS kita sama dengan 6. Okey. Okey, V tadi peristiwa apa? Peristiwa dapat huruf vokal. So huruf vokal ni ialah A, E, I, O, U. So dalam ni ada A, dalam ni ada E. Maksudnya ada dua. Kita mungkin dapat A, kita mungkin dapat E. Jadi bilangan kesudahan untuk peristiwa ni adalah 2. Okey, kemungkinan dia ada 2. Okey, jadi kita nak cari kebarangkalian PV sama dengan NV bahagi NS. So NV kita 2, NS kita 6, so dapat 2/6 ataupun 1/3. Okey, hitung tadi tu ialah kebarangkalian peristiwa V. Kemudian nak kira kebarangkalian pelengkap peristiwa V. Okey, so pelengkap senang je sebab kita tahu kebarangkalian V, peristiwa V tambah kebarangkalian V pelengkap akan dapat 1. So kalau kita nak cari kebarangkalian V pelengkap, kita ambil je 1 tolak dengan PV. So 1 tolak 1/3, kita akan dapat 2/3. Kemudian kita akan masuk kepada kebarangkalian peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan atau persilangan dua peristiwa atau lebih. So awak kena recall balik apa yang awak belajar dulu tentang kesatuan dan juga persilangan. Okay, kesatuan ni dia ada simbol dia kan. Kesatuan ni dia related dengan atau. Persilangan ni dia related dengan dan. Okay, so kita akan tengok soalan lebih mudah awak nak faham. Contoh 9. Rizal sekeluarga melawat ke Kuantan selama 2 hari. Cuaca di Kuantan boleh jadi cerah, hujan atau mendung. Okay, kita anggapkan untuk the whole day lah. Maksudnya kalau cerah tu cerahlah sepanjang hari. Hujanlah sepanjang hari. Senaraikan semua kesudahan peristiwa gabungan berikut. Okay, A, dia tanya cuaca cerah pada hari pertama atau hari kedua. B,
cuaca cerah pada hari pertama dan hari kedua. Okey. Beza soalan A dengan B ni awak nampak kat bahagian ni je. Sini dia guna atau, sini dia guna dan. Okey, soalan pertama ni cuaca cerah pada hari pertama atau hari kedua. Maksudnya dia cerah salah satu. Mungkin pada hari pertama ataupun hari kedua. Yang B ni cuaca cerah pada hari pertama dan hari kedua. Maksudnya hari pertama pun cerah, hari kedua pun cerah. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Katakan C ni kita ambil sebagai cuaca cerah, M mendung, H hujan. Okey, kat sini lebih senang kita nak guna rajah pokok. Okey, ni rajah pokok. Sebab dia ada hari pertama dan ada hari kedua. Okey. Hari pertama ni dia dah ada 3 kemungkinan. Mungkin cerah, mungkin mendung, mungkin hujan. So ada 3 ranting macam ni. Okey, then kita akan buat ranting seterusnya untuk hari kedua. Katakan hari pertama ni cerah. So masuk hari kedua ada 3 lagi kemungkinan. Mungkin cerah, mungkin mendung, mungkin hujan. Sama juga katakanlah hari pertama ni dia mendung. Kemudian masuk hari kedua ni ada 3 lagi kemungkinan. Mungkin cerah, mungkin mendung, mungkin hujan. Masuk hari ketiga, okey, hari pertama katakan dia hujan. Kemudian masuk hari kedua mungkin cerah, mungkin mendung, mungkin hujan. So di sini adalah kita buat senarai kesudahan. Okey, cara nak baca kesudahan dia C C M C H. Okey, M C M M M H H C H M H H. Okey, jadi kita ada 9 kesudahan. Ruang sampel kita inilah semua kesudahan ni. CC, CM sampailah ke HH. Okey. Sekarang ni tengok soalan tanya tentang cuaca cerah. Okey, so kita nak deal dengan cuaca cerah je. Dan cuaca cerah ni disebut tentang hari pertama dengan hari kedua. Okey. So kita tengok, kita cuba ambil peristiwa A ni sebagai peristiwa cuaca cerah pada hari pertama. B ni peristiwa cuaca cerah pada hari kedua. Okey, kita ambil cerah je. Okey, peristiwa ni kita anggapkan sebagai peristiwa cuaca cerah. Okey, kita cari apa kesudahan-kesudahan untuk set A. Peristiwa cuaca cerah pada hari pertama. Maksudnya alfabet yang pertama ni mesti C. Sebab hari pertama mesti cerah. Okey, sebab alfabet yang pertama ni semua merujuk kepada yang hari pertama. Kalau dia kata CC maksudnya hari pertama cerah, hari kedua pun cerah. Kalau dia kata CM maksudnya hari pertama cerah, hari kedua mendung. Okey, so kita nak cari yang cuaca cerah pada hari pertama, kita carilah yang alfabet pertama dia ni adalah C. So kalau daripada semua list ni, kita nampak yang ni lah CC, CM, CH. Ni hari pertama ni semuanya cerah. Cerah, cerah, cerah mendung, cerah hujan. Okay, so ini 3 ni adalah kesudahan untuk peristiwa A. Okey, peristiwa B pula, peristiwa cuaca cerah pada hari kedua. So tengok alfabet kedua. Dia nak cerah pada hari kedua. Maksudnya yang kedua tu akan jadi C. Okey, depan tu hari pertama tak kisahlah. Okey, so kita tengok yang belakang C mana? Sini. MC, kemudian ada sini CC, MC, HC. Okey, CC, MC, HC. Okey, peristiwa A ni hari pertama cerah, alfabet pertama C. Peristiwa B, peristiwa kedua ni hari peristiwa cuaca cerah pada hari kedua. Maksudnya alfabet yang kedua mesti C. Soalan dia A, cuaca cerah pada hari pertama atau hari kedua. Okey, atau ni okey, dia cikgu kata related dengan kesatuan. Ini simbol kesatuan. Peristiwa cuaca cerah pada hari pertama kita notekan tadi sebagai A. Okey, cuaca cerah pada hari kedua kita notekan sebagai B. Ni, A ni cerah hari pertama, B cerah hari kedua. Okey, so bila dia kata ada atau kat sini, kita pun letaklah tanda kesatuan. Maksudnya kita nak cari A kesatuan dengan B. So kita dah belajar dulu, kalau nak cari kesatuan, kita kena ambil semua yang dalam set A dan juga set B.
Okay, set A ada CC-CM-CH, set B ada CC-MC-HC. Jadi kita akan senaraikan semua ni. Okay, A kesatuan B kita ambil semua. Tapi CC ni ada 2 kali, kita tak perlu repeat. Okay, kita tulis sekali je. CC, CM, CH, MC, HC. Okay. Yang kedua, dia kata cuaca cerah pada hari pertama dan hari kedua. Okay. Dan ni related dengan persilangan. Cerah pada hari pertama itu peristiwa A. Cerah pada hari kedua itu peristiwa B. Okay, bila dia guna perkataan dan, kita guna persilangan. Dan kita dah belajar persilangan tu mestilah kita cari benda yang sama dalam set A dan set B. So A kita tengok CC, CM, CH. B kita tengok CC, MC, HC. So yang sama hanyalah CC. Jadi peristiwanya adalah, kesudahannya adalah CC. Kita tengok contoh 10. Kotak A mengandungi 4 keping kad yang masing-masing berwarna merah, biru, kuning dan hijau. Kotak B pula mengandungi 4 biji bola yang masing-masing berlabel 1, 2, 3 dan 4. Sekeping kad dikeluarkan daripada kotak A dan sebiji bola dikeluarkan daripada kotak B secara rawak. Senaraikan kesudahan bagi setiap peristiwa berikut dengan menggunakan satah koordinat. Okey. Awak bayangkan depan awak ni ada 2 kotak. Kotak A, kotak B. Dalam kotak A tu ada 4 keping kad berwarna. Okey, kotak B pula ada 4 bola. Kita labelkan nombor. Okey. Jadi sebelah kiri awak ambil 1 keping kad. Sebelah kanan awak ambil sebiji bola. Okey, lepas tu awak catatkan apa kad yang awak dapat tu, apa warna kad yang awak dapat dan apa nombor bola yang awak dapat. Okey. So soalan ni dia suruh senaraikan kesudahan bagi peristiwa ni dengan menggunakan satah koordinat. Okey, satah koordinat ni macam cara awak buat jadual. Okey. Kita tengok soalan A. A ni dia nak tengok kesudahan peristiwa mendapat kad kuning atau bola berlabel 2. B pula kesudahan peristiwa mendapat kad kuning dan bola berlabel 2. Okey, macam tadi juga soalan dia sama, bezanya cuma atau dengan dan. Okey, dia bercakap tentang kad kuning dengan bola berlabel 2. Okey, jadi kita cuba letakkan peristiwa P ni sebagai peristiwa mendapat kad kuning. Okey, peristiwa Q, peristiwa mendapat bola berlabel 2. Sebab dia tengah cakap pasal kad kuning dengan bola berlabel 2. So kita buat 2 peristiwa. Peristiwa kad kuning, peristiwa bola berlabel 2. Okey. Lepas tu ada lagi M ni, kita anggapkan mewakili bola merah, B bola biru, K kuning, H hijau. Okey. Macam mana kita nak buat satah koordinat ni? Kita ada 2 kotak tadi. So kita buat macam paksi X, paksi Y. Okey, yang ikutlah awak nak buat sini kotak A, sini kotak B, ataupun sini kotak A, sini kotak B, tak kisah. Okey, so satu satah tu mesti untuk kotak A, satu satah lagi mesti untuk kotak B. Okey, kemudian cara buat koordinat ni macam ni lah. Untuk kotak A tadi kita ada kad. So awak notekan sini kad M. Untuk merah, kad merah ataupun kad biru. Ni kad kuning, ni kad hijau. Sebab ada 4 kad tadi kan. Untuk kotak pun ada 4 bola. Dan bola tu dia wakilkan dengan nombor 1, 2, 3, 4. Okey. Dia letak kat sini. M, B, K, H. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu awak buat ni dalam kurungan macam ni. Ini maksudnya okey, sini M dengan 1. Atas ni M2. Okey. Atas ni M3 dan sebagainya. Okey, maksudnya di sini ialah tangan kiri awak ni ambil 1 kad,
kad tu berwarna merah. Tangan kanan awak ambil bola, bola tu bernombor 1. Ini M2 ni maksudnya tangan kiri awak ambil kad merah, tangan kanan awak ambil bola nombor 2. Okey, so ini adalah semua kesudahan yang mungkin. Okey. Ada 16 semua sekali. Okey. So kita tengok soalan A, mendapat kad kuning atau bola berlabel 2. Atau ni adalah kesatuan. Okey, kad kuning tadi kita notkan sebagai peristiwa P, bola berlabel 2 tadi kita notkan sebagai peristiwa Q. So mendapat kad kuning atau bola berlabel 2 ialah P kesatuan Q. So kita nak cari P kesatuan Q. Okey, so kita kena cari dulu apa kesudahan dalam peristiwa P, apa kesudahan dalam peristiwa Q. Sama macam contoh 9 yang cerah hujan mendung tadi tu. Okey, peristiwa P tadi mendapat kad kuning. Okey, jadi awak kena ambil semua kesudahan yang ada kad kuning. Tengok ni, yang sini. K1, K2, K3, K4. Okay, sebab dia tengah bercakap tentang peristiwa dapat kad kuning. Okay, so semua yang ada kuning ni awak kena ambil. Okay, so 4 ni adalah kesudahan untuk peristiwa P. Peristiwa Q pula ialah mendapat bola berlabel 2. Maksudnya awak kena ambil semua kesudahan yang awak nampak ada nombor 2. So adalah yang di sini. M2, B2, K2, H2. Okay, semua yang ada nombor 2 sebab dia adalah peristiwa mendapat bola berlabel 2. Sekarang bila kita nak cari P kesatuan Q, okay, ini semua kesudahan untuk peristiwa P, ini semua kesudahan untuk peristiwa Q. Jadi untuk kesatuan awak akan ambil semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, K2 ni awak tak perlu ulang, tulis sekali sahaja. Okay. Okey, soalan minta senaraikan kesudahan. Bila dia minta senaraikan kesudahan, awak kena bagi jawapan macam ni. Okey, K1, K2, K3, K4, M2, B2, H2. Okey, K2 ni tak perlu ulang 2 kali. Okey, awak tak perlu tulis ada curly bracket sebab curly bracket tu adalah untuk ruang sampel. Soalan cuma suruh senaraikan kesudahan. So, awak bagi je semua kesudahan. Okey, kalau soalan kata tuliskan ruang sampel bagi peristiwa P kesatuan Q, baru awak tulis macam ni. Okey. So untuk soalan B, mendapat senaraikan kesudahan bagi peristiwa mendapat kad kuning dan bola berlabel 2. So kita dah belajar kalau dan mesti persilangan. Kad kuning ni peristiwa P, bola berlabel 2 ni peristiwa Q. Jadi kita nak buat P persilangan Q. So P persilangan Q maksudnya kita cari yang sama. Okey, antara 4 ni dengan 5 ni yang mana yang sama? Mestilah yang di sini, yang bersilang kat sini kat tengah-tengah ni. So kesudahan dia hanya cuma ada satu iaitu K2.